Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bangun pagi mencari kelapa, kelapa dicari sangkara. Cari ilmu sampai ke tua, pasti hidup aman sejahtera. Apa khabar sedang pendengar, penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan semuanya dalam keadaan ceria dan bahagia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada setiap pagi dalam program soal jawab terbaik pagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita nak membicarakan tentang satu topik, iaitu berkaitan peranti perang sunnah versus moden. Barangkali mungkin segelintir daripada kita agak keliru berkaitan tajuk, maka pada pagi ini kita akan menjawab segala persoalan yang ditanyakan oleh panel jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Segak sokmo Ustaz kita. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Juga kepada sedang pendengar, penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Seperti biasa, jangan lupa buat 3S bagi mereka yang menonton menerusi Facebook. Yang pertama, suka. Yang kedua, sapa. Dan yang ketiga, sebarkan juga kepada ahli keluarga maupun sahabat kita yang lain. Baik. Jadi kepada anda yang ingin bertanya juga, boleh buat panggilan ke 1800 881677, ataupun kalau malu nak bertanya melalui panggilan, boleh sahaja tinggalkan soalan di ruangan komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak buang masa, kita nak teruskan kepada mukaddimah topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Fadil Ustaz Kim kita, masya-Allah, yang sejak soleh dan segak bergaya. Dan tak dilupakan kepada semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pertemuan kita, untuk tajuk perbincangan berkaitan peranti perang sunnah VS moden ini, agar kita nak membincangkan tentang apakah benda yang disebutkan dalam agama yang perlu paling koman, paling cak ayam ni kita kena juga berusaha untuk mempelajari by hook or by crook, bukan untuk kita memahirkan, nak tunjuk kata kita pandai, tetapi sekurang-kurangnya sebagai dalil untuk bertemu dengan Allah dan Rasul. Sebab bila sebut di antara peranti perang ni bukan nak ajak pergi perang, tetapi nak kita ini ada at least persediaan yang baik untuk kita, sama ada mau tak mau ni kita duduk dalam fasa umat akhir zaman dah, bukan umat akhir zaman, umat akhir zaman. Orang kata apa, clearance stock lah ujung-ujung ni. Nah, maka banyak hadis-hadis Nabi. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala saja menghimpunkan hadis-hadis berkaitan memanah, berkuda, berenang, melebihi daripada 70 hadis. Ini dihimpunkan dalam satu kitab oleh Syekh Sufyan Al-Banjari An-Nadwi. Syekh Sufyan Al-Banjari ini adalah adik kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin yang saya sangat dikenalilah kalau di bumi Malaysia ni, tapi Syekh Sufyan ni adik dia. Kalau di Indonesia tu, masya-Allah, madrasah pesantren beliau ni memang mengutamakan semua pelajar naik kuda, Ustaz. Masya-Allah. Memang bi'ah suasana yang dibentuk di dalam pesantren itu adalah penguasaan kepada kuda, memanah dan berenang. Masya-Allah. Alhamdulillah, saya pada tahun 2015 mengambil sanad untuk memanah dan berkuda ini daripada Syekh Sufyan ketika benar kali pertama kunjungan jauhlah ilmu beliau ke bumi Malaysia. Itu di bumi Kelantan lah kita datang. Saya pun daripada Kedah turun ke Kelantan tu ambil, dan alhamdulillah saya mendapat tulisan tangan Syekh Sufyan itu sendiri, dan memang saya pun memang minat berkuda. Cuma nak lomba kuda talihlah benda tu haram kan. Tapi memang main kuda ni daripada zaman saya di Mesir sekali lagi, dan juga memanah. Jadi banyak hadis-hadis Nabi di antara disebut dalam kitab Jami' As-Sakhir. Satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Allimu abna'akum sibaha warramya." Nabi kata, ajarkanlah anak-anak kamu ini, yang ini berenang dan juga memanah. Jadi banyak lagi insya-Allah kita akan kupas dan kita kongsikan. Bukan kita nak menimbal
ataupun nak menimbang tara mana yang baik ataupun mana yang tidak baik, tetapi kita nak mana yang terbaik. Ya, betul. Kalau nak bincang hak nu elok, hak ni tak elok lagi lemah perut sebab betul. kita ni ada minat berbeza-beza. Kan? Jadi kita tak mau meletakkan perbandingan itu sebagai perbincangan, tetapi kita nak tengok mana yang terbaik berdasarkan dalil-dalil yang telah pun ditinggalkan oleh Allah dan Rasul itu sebagai pegangan dan juga ikutan untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya setuju dengan Al-Fadhil Ustaz menyebut tentang kalau kita lihat hari ini sukan berkuda, memanah dan berenang sudah dilupakan oleh orang muda zaman pada hari ini, barangkali mungkin kerana sudah ada kecanggihan teknologi ataupun sukan-sukan yang lain. Maka ayuh kita semarakkan semula sukan ini supaya dapat membina kesihatan bukan hanya dari sudut fizikal tetapi dari sudut mental juga. Baik, kita masih lagi membicarakan topik berkaitan peranti perang sunnah versus moden. Jadi kepada yang mungkin baru bersama dengan kami yang ingin bertanya, boleh saja tinggalkan soalan-soalan anda di ruangan Facebook Tanya Ustaz TV3 supaya dapat dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz kita. Baik Ustaz, bila kita menyebut tentang topik pada pagi ini, apakah perkara utama yang perlu kita ambil pengajaran daripada topik ini Ustaz? Silakan. Baik, bila sebut tentang pengajaran, kita kena faham satu benda, untuk mencetak ataupun membangunkan, melahirkan daripada kalangan umat yang disebut yang kuat, kerana Allah Subhanahu Taala ini lebih Nabi sebut bahawa Allah lebih mengasihi mukmin yang kuat itu berbanding mukmin yang lemah. Ya. Janganlah kita hidup aja nak menumpang hidup orang je. Kan? Tak ada langsung benda yang kita cuba untuk mengambil inisiatif sebagai keutamaan yang kita mampu untuk buat sebagai core-nya. Betul. Nak jadi core ni bukan hanya pada yang besar-besar. Mencetuskan satu perubahan dalam kehidupan kita, buat satu benda yang anjakan paradigma yang kita tak pernah buat, itu adalah satu proses yang baik dah. Kan? Contohnya pergi beli alatan memanah yang hak cak ayam tu Ustaz. Yang hak kecil halus untuk budak-budak ni tu yang 10 pound. Betul. Kata apalah, tak apa, biar bukan kita nak masuk wakil Olimpik Malaysia pun. Kan, sekadar untuk kita nak belajar untuk kehidupan kita, dan sekurang-kurangnya kelak ketika mana di padang mahsyar ada satu kebaikan yang kita boleh nilaikan daripada hobi ataupun minat kita dapat diterjemah sebagai amal kebaikan yang memberatkan timah amal kita. Malah para ulama menyebut di antara benda yang kita letak dalam rumah dah dikira sebagai pahala, ataupun gantung dalam rumah dah dikira pahala, adalah busur memanah. Masya-Allah. Ustaz, kalau kita maksudnya beli hak yang cak ayam hak murah-murah tu, bubuh dalam rumah ataupun gantung dalam rumah, itu dah dikira sebagai satu pahala diberikan. Bayangkan pahala free je maklum-maklum oi. Janganlah buat kedekut tidur masin sangat. Jadi sebab itulah kita nak pergi jauh perbincangan. Jadi saya tak nak ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah yang sedang menonton ni duk buat kalut kerja lain lagi. Pagi ni nganga sat depan televisyen sejam setengah je, tak lama lah. Tak ada lagi orang yang kena stroke haba sebab pagi-pagi tu tengok TV3 Tanya Ustaz ni. Dia tak stres, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi kita akan kupas lebih lanjut dengan soalan-soalan yang saya rasa sangat menarik yang ditinggalkan oleh rakan-rakan kita di ruangan Facebook, dan mudah-mudahan memberikan jambatan kebaikan untuk kita semualah yang sedang menonton, dan maksud saya yang menjadi panel pada hari ini, insya-Allah. Betul. Kalau kita lihat hari ini pun tempat untuk kita berkuda, memanah, kalau berenang tu memang sentiasa kita boleh pergilah, barangkali di hotel, di sungai ataupun di laut. Jadi ini satu perkara yang perlu diambil cakna oleh ibu dan bapa, kerana kita nak melihat anak kita daripada kecil dan kalau boleh membesar dalam keadaan yang baik. Bukan hanya dari sudut saya katakan tadi fizikal, tetapi mental. Kalau kita lihat hari ini Ustaz, orang dari sudut fizikal cantik, handsome, tapi dari sudut mental ada kekurangan. Jadi adakah sukan-sukan yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi boleh membina dari sudut mental seseorang? Bila disebut memanah ini, di antara sukan yang mana baginda Nabi SAW sangat suka, sehingga kan menjadi satu rutin dalam kehidupan harian Nabi adalah memanah. Masya-Allah. Sehingga kan Nabi pun mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk
mereka juga terlibat dalam sukan memanah. Nah, pernah satu hari Nabi SAW ini berjalan di atas di hadapan yakni suku Aslam, disebut dalam hadis Imam Bukhari, hadis kedudukan pada 2869, ketika Nabi melalui kaum Aslam ini yang sedang mereka ini berlumba kuda, dalam keadaan Nabi memanah. Kalau kita panggil ni lah horseback lah, sambil duduk di atas kuda tu memanah. Tu memang tak relax punya Ustaz. Kalau kita yang tak reti ni memang meninggal lah. Betul. Pakai terpeleot, jatuh, terguling lah kan. Sebab kuda ni dia ada rhythm yang perlu kita faham. Dia bukan main kita sumbat naik atas macam duduk kat pantai tu kan. Kan kita keras dia pun jalan buat atau sebab itu memang dilatih tu. Tapi kalau kuda untuk kita nak ni dalam keadaan kita duduk selesa dengan dia berlari, maka perlukan kepada alunan daripada badan kita. Betul. Dan juga badan kuda. Sebab tu satu sunnah sebelum kita menunggang kuda, perlu untuk kita usap muka dia dulu. Nabi sebut apa? Bagi sekurang-kurangnya dia makan apa-apa. Biasanya kita dilatih oleh guru-guru kita ketika nak pergi dengan kuda kita ni, bawa karet ataupun apa-apa makanan untuk kita suap kat dia dulu. Lepas tu kita tonyoh muka dia, pegang dia bagi ubur-ubur ni, doa minta agar Allah memberikan dia bini jinak dengan kita untuk dia mengambil salah satu sunnah yang dia bantu kita. Sebab dia binatang, dia makhluk Allah juga kan. Main kadang-kadang tengah mudi bergaduh dengan bini dengan laki dia ke kan, main cengih macam makan tebuan tu, susah untuk kita nak handle dia. Tapi ada kuda yang masya-Allah kan, walaupun nampak jenis-jenis nampak macam ganas kan. Contohnya kuda polo biasanya besar. Kan, kuda polo biasanya dia tinggi saiz dia. Dia berbeza dengan kuda dan bakar-bakar Arab. Bakar Arab ni biasanya halus-halus tapi kahak. Saya ada seekor yang saya baru beli. Kuda bakar Arab ni. Masya-Allah dia punya ni rendah Ustaz. Tapi dia punya stamina dia dah 2 kali melepasi endurance 40 km. Kalau kita tengok dalam rekod, kalau 40 km ni bukan cak ayam lah. Maksudnya dia memang kahak bin ketegak sikit lah kan. Tapi masya-Allah dia dengar kata. Dia tak buat perangai tak senonoh dengan kita, dia hormat, dan kita pun mudah untuk mengawal dia. Maka sebab tu saya kata tadi, di antara benda kenapa Nabi suka, kerana ia membentuk, bukan hanya memberikan kebaikan pada fizikal. Saya boleh kata kalau saya juga berenang, dan saya ada lesen diving untuk scuba. Berenang penat tetapi tidak sepenat berkuda. Kerana berkuda itu sama macam berenang juga, keseluruhan anggota tubuh badan itu walaupun perlu. Duduk, Ustaz. Walaupun kita berjalan semata-mata pun diperlukan kepada adunan ataupun lenggok tubuh badan yang sama dengan kuda. Kalau tak, kuda takkan lari. Kuda takkan lari laju kalau kita tak boleh main dengan dia punya naik dan turun itu. Ustaz dia kena. Waktu kalau kita tengok kuda, bukan dia pasal saja tu macam gedi-gedi macam vibration tu dah. Kerana dia nak mendapatkan rhythm yang sama dengan kuda punya larian. Lepas tu kata tadi, dan sudah pasti apabila fizikal yang baik itu wa an jismihi fima ablahu, dia akan membina kepada mental yang baik. Hari ni kenapa laporan daripada Jabatan Psikiatrik Hospital Malaysia mengatakan kadar tekanan ataupun psikiatrik yang ada di Malaysia ni semakin membimbangkan, kerana kebanyakan orang sudah menghilangkan aktiviti fizikal. Ngangor lah rumah. Kalau boleh televisyen tu nak tokok tengok. Kalau boleh game tu Allahu Akbar sampai pening. Kan, mata sampai juling lah duk main. Bukan kata salah nak main game, tapi janganlah sampai menghilangkan aktiviti yang melibatkan fizikal. Kerana dia akan secara tak langsung akan menghimpun, menggupalkan permasalahan itu dalam satu sudut, sehingga bawa kepada stres, bawa kepada elemen-elemen yang tidak kita mengharapkannya lah. Jadi betul Ustaz, kalau tanya saya, pi berkuda, memanah ini adalah benda yang sangat satu melatih otak. Al-Imam Syafi'i di antara yang terbaik, Sa'ad bin Waqqas adalah yang terbaik. Daripada kalangan para ulama ni, kalau kita tengok kebanyakan ulama-ulama yang cerdik akalnya itu, di antara sukan yang dia akan sangat baik adalah memanah. Kerana ia mengajarkan erti untuk fokus. Titik fokus itu benda yang paling utama dalam kehidupan. Kerana dengan fokuslah manusia dapat membina pelbagai keajaiban dengan izin Allah di atas muka bumi ini, insya-Allah.
Jadi ayuh, ibu-ibu dan ayah-ayah, bagi mereka yang nak sihat dan kuat dari sudut badan, pergilah berkuda. Tapi Ustaz, baru ni makcik dah pergi berkuda dah, bukan makin sihat, makin tak larat. Kuda mana makcik? Depan pasar raya tu. Masuk 30 sen, bergegar kuda. Itu kuda budak-budak untuk cucu kita. Kita yang dah dewasa, dah berumur, mainlah kuda yang sebenar. Sebab kata Ustaz, kerana dia boleh melatih dari sudut fizikal kita, badan kita makin kuat sebab kita berusaha bagi mengikut rentak ataupun gerakan kuda tersebut. Baik Ustaz, bila kita menyebut juga tentang topik peranti perang dan sunnah, banyak yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang kita belajar daripada Ustaz bermula pada jam 6.50 pagi tadi berkaitan peranti perang sunnah versus moden. Dan kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini, datang dari sahabat kita bernama Kak Ju Zabidi. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Perlukah kita mendidik generasi muda masa kini dan akan datang, lelaki dan perempuan, tentang ilmu persilatan dan seni mempertahankan diri untuk menghadapi peperangan yang keempat? Yang kedua, Ustaz, golongan yang manakah akan terpilih menjadi pasukan Imam Mahdi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Kak Ju atas soalan. Baik, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi. Kita untuk soalan permulaan yang sangat baiklah untuk kita sama-sama mengambil faedah dan istifadah untuk pagi ini. Yang pertama berkaitan perlu tak didik generasi-generasi muda ini dengan ilmu pertahanan diri, ilmu persilatan lah. Kalau tanya saya, ilmu persilatan ni bukanlah untuk persediaan untuk kita nak berkelahi dengan orang. Tapi dia lebih kepada ilmu yang nak didik yang pertama adalah untuk aktiviti yang memberikan kesihatan pada tubuh badan. Sebab Nabi sebut dalam hadis wa an jismihi fima ablahu, di antara benda yang kita kena jaga adalah jasad dan tubuh badan, kan? Yang kedua, silat, muay thai, taekwondo, karate, silat cekak, silat pulut, silat tak kira lah apa benda, ilmu mempertahankan diri ni adalah lebih kepada fokus untuk membentuk disiplin dalam diri. Betul. Itu je saya rasa, bukannya nak untuk kita nak and then nak bangkitkan rasa keyakinan ataupun percaya pada diri, Ustaz. Oh jangan, Ustaz, contohnya kalau kita main persilatan untuk kita nak belajar walaupun pelik belakang, Ustaz, kan, ataupun dia panggil jentik udang jatuh, kita nak naik balik. Dia bukannya untuk nak tunjuk siapa terror, siapa pandai, tapi lebih kepada nak wujudkan keyakinan diri untuk nak buat perbuatan tersebut. Betul. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cuma berhati-hati dalam kita nak mendidik ilmu mempertahankan diri ini. Kebiasaannya didatangkan dengan package dipanggil rasa juah. Tu hati-hati. Pada mana-mana lah. Biasanya orang belajar ada ilmu mempertahankan diri ini, kalaulah tidak dipakaikan dengan pakaian rendah diri, maka dia akan menjadi orang yang sombong dirinya, tinggi dirinya. Itu kena hati-hati. Sebab tu ibu dan ayah perlu didik dan suntik pada diri anak-anak ini agar mempelajari ilmu mempertahankan diri ini bukan nak pukul orang, bukan nak bully orang, bukan nak tunjuk kita kuat, kan, tetapi untuk kita membela yang lemah. Dan kita ada paling common, paling cak ayam ni kita adalah paling tak erti apa pun langkah 1000 lah. Itu yang paling mujarab lah, kan. Nak elak daripada bergaduh dengan orang ni, bukan nak kita kuat, tapi langkah 1000. Sebab bergaduh ni sakit. Hang tak kira lah hang ni tu ayah kawasan mana pun, try tumbuk dengan siapa pun, dua-dua akan sakit. Betul. Tapi sebab tu Islam ajarkan kita agar kalau datangnya keadaan yang boleh membangkitkan pada perbalahan, maka kita jadi golongan orang yang jadi ayak, jangan jadi api juga. Kalau dia api, kita api, jadi mangkuk ayun ada orang. Kan? Maka orang yang kuat bukan yang boleh memberikan penumbuk yang kuat. Orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan marahnya daripada berlakunya
perbalahan. Itu yang pertama. Soalan kedua berkaitan yang manakah orang yang akan menjadi terpilih menjadi pasukan Imam Mahdi. Yang ni saya rasa semua duk bincang. Tuan-tuan tersuruh kalut lah. Sebab tidak ada satu hadis pun menceritakan tentang spesifikasi golongan-golongan orang yang akan menjadi tentera-tentera Imam Mahdi ni. Tak ada hadis-hadis yang spesifik. Cuma yang ada, yang pasti, yang pertama, Imam Mahdi ni akan turun ketika mana dunia tengah duk kacau bila untuk bawa keadilan, untuk membela umat Islam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti yang kata golongan yang akan mendokong dan menyokong ataupun menjadi golongan yang sebahagian daripada tentera Imam Al-Mahdi ini adalah daripada sekelompok yang pertama wajib dia beriman. Tak beriman, hang tak sudut kira. Undertaker ke, John Cena ke, nama-nama yang teror-teror ni pun balik awal. Ya. Nah, asas yang paling utama mesti ada pada beriman ini adalah kalimah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Yang itu adalah kewajipan yang kedua. Yang kedua, mestilah disebutkan dalam hadis adalah berkaitan orang yang nak menjadi kepada tentera Imam Mahdi ini haruslah mempunyai semangat yang tinggi dalam nak mempertahankan agama Allah. Nak sembang tadi tentera apa kalau kita lah ni tengok agama kena tindas dengan diam kan, summum bukmun umyun fahum la yarji'un kan, buta matanya kan, pekak telinganya, bisu mulutnya. Kalau itulah keadaan gambaran kita, mana mungkin untuk kita ini nak boleh qualify untuk menjadi daripada kalangan tentera Imam Mahdi. Kerana itu adalah asas dia kan. Atas dunia pun hari ini duk jadi dia ni tak ada kebaikan langsung kepada agama, tiba-tiba mai dia ni the ultimate nak kita masuk amboi engkau banyak cantik. Tuan-tuan, ini bukan macam politik tuan-tuan. Kita boleh tunggu duduk atas pagar kan, terjun mana apa ni warna yang memberikan kebaikan kepada kita, tak? Kerana ini adalah penyusunan yang Allah dah aturkan dalam kehidupan yang menjadi pilihan pada kita sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan kemarin, sekarang kan. Perkuatkan akidah kita untuk kita terus beriman kepada Allah, mentauhidkan diri kepada Allah, dan juga pastikan kita ni menjadi golongan orang yang membela agama dengan apa jua kemampuan yang kita ada. Betul. Selemah-lemah iman ni carilah untuk kita kurang-kurangnya menegur apabila melihat daripada benda-benda mungkar yang berlaku. Tu paling cak ayam. Buat dosa, saya buat dosa. Tuan-tuan buat dosa, semua buat dosa. Tuan-tuan duk petikai tu. Kan? Kita ni asi belaka orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi proses untuk kita menambah baik itu adalah perlu ada. Kerana beriman dengan alam ghaib itu adalah menjadi satu kewajipan kepada manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, suratul Baqarah, ayat muka surah awal lagi. Beriman dengan alam ghaib itu adalah satu kewajipan kepada kita. Cuma jangan berlebih-lebih. Saya pesan jangan sampai terlalu taksub sangat. Dia ada golongan ustaz, dia kaji sampai tak relax. Sampai ada yang pengkajian itu sampai terabai syariat pun ada. Pulun betapa nak jadi kebal kononnya, nak tunjuk kata kuat, lempang lempang orang boleh mati dan sebagainya, tiba-tiba semayangnya tidak, puasanya ke laut, zakatnya terabai. Maka mendahului syariat itu adalah benda yang dianjurkan dalam agama, yang disuruh dalam agama. Ni nak belajar ilmu makrifat, ilmu tarikat apa semua, konon-konon nak membuat persediaan sebagai Imam Mahdi, anak bini tinggal tak makan. Ni banyak yang berlaku. Maka sebab tu jangan bercanggah dengan syariat. Tak salah untuk kita mempelajari tentang Imam Mahdi, peperangan keempat, peperangan akhir zaman yang akan datang, ni tak salah, tetapi jangan bawa sampai peringkat taksub sehingga akan mengabaikan tanggungjawab yang lebih utama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Hakim dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita dulu peranti perang sunnah dulu masa zaman Nabi, mereka tak ada senjata-senjata moden macam sekarang Ustaz. Sekarang ni kalau satu jet berjuang, kalau dia bom, habis kita balik awal, kita semua daripada atas pun bom habis dah. Jadi soalan saya lah Ustaz, adakah relevan lagi peranti perang sunnah ini
pada zaman serba moden ini. Sedangkan peluru berpandu pun bukan main hebat. Kalau kena jatuh peluru pandu, senjata kimia dan sebagainya ni. Senjata kimia ni kalau dijatuh gugur kita sedut oksigen pun habis dah kita. Habis semua kita mati. Jadi soalan saya, apakah peranti perang sunnah ini relevan lagi ke di zaman kita yang serba canggih, serba moden ini, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil setia hujung nyawa kita, iaitu Tuan Omar Abdul Majid. Cantik soalan beliau. Hari ini ialah ada kita belajar sungguh-sungguh seni mempertahankan diri. Tapi kalau pihak lawan kita ada senjata yang canggih, bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada ayahanda Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Lompat-lompat nampak kaki rajin-rajin call lagi nah, insya-Allah. Terima kasih untuk soalan yang sangat baik berkaitan masih relevan ke dalam keadaan contemporary ataupun dipanggil muassarah ini. Untuk mempelajari peranti sunnah-sunnah ini, sedangkan kita tak nafilah memang kecanggihan teknologi itu menggunakan dengan kecanggihan yang wujud. Saya bercakap di atas kapasiti pakaian saya sebagai seorang bekas anggota tentera. Saya 4 tahun dah sempat berkhidmat dalam Angkatan Tentera, lepasan daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dengan pangkat Lieutenant muda lah ketika ditauliahkan. Tidak menafikan dengan kecanggihan teknologi, tetapi tuan-tuan diperakui di dalam kajian sains sendiri ketika nanti ada keadaan di mana bumi tidak berada pada paksi yang betul, dan ketika mana banyaklah faktor-faktor sains yang membuatkan kitaran alam itu mewujudkan dipanggil sebagai EMP ataupun sebagai elektromagnetik, yang mana ketika berlakunya elektromagnetik pulse ini, teknologi yang melibatkan kepada semua kecanggihan kapal terbang, jet, senjata yang melibatkan menggunakan gas dan sebagainya ni, maka dia tidak boleh digunakan. Yang ni dibuktikan dengan sains. Dulu ketika mana disebut 1400 tahun lepas wujud pertikaian. Saya sendiri pun waktu saya memang suka menembak. Saya memang suka menembak. Memanah menembak ni macam minggu lepas pun, 2 minggu lepas alhamdulillah kita ada menembak bersama dengan Tengku Mahkota Kedah di Langkawi. Saya happy lah untuk memang menembak daripada zaman universiti pun memang mewakili untuk menembak. Saya bujuk pertikaian sama dulu. Duk pulun belajar memanah baru nak tarik tu kita dah boleh. Kalau rapid fire tu kita dah boleh tembak 10 habis satu kelongsong tu dah 12 14 biji tu boleh habis dah kan. Dia baru duk nak tegeh-tegeh nak tarik kan. Maka bila kita belajar tentang EMP, electromagnetic pulse ini, baru kita faham kenapa unjuran dan ajaran Nabi SAW itu mengajak kita untuk belajar untuk memanah, berkuda, berenang dan juga menggunakan senjata-senjata tradisional, tombak, pedang, kapak. Kerana ketika datangnya berlakunya EMP ini dalam keadaan teknologi persenjataan itu tidak boleh digunakan. Bayangkan kita duk besar menembak, duk tembak stoppages tak boleh nak keluar peluru dan sebagainya, balik awal kita. Betul. Maka tidak salah untuk kita terus belajar. Even saya pun terus belajar sampai sekarang pun masih kita belajar. Main dengan Glock, main dengan CZ yang terbaru adalah daripada Republic Czech kan. CZ ini yang biasa digunakan untuk pertandingan-pertandingan yang dibuat. Jadi teruskan belajar. Pada saya tidak dinafikan kerana berimannya kita ini bukan hanya melalui sains, tetapi daripada apa yang disebutkan Allah dan Rasul itu sendiri. Cuma sains membuktikan. Sebab tu kalau untuk Tuan Haji Omar dan juga rakan-rakan penonton, 3 bulan yang lepas saya pergi ke Hungary, satu negara yang luar biasa. Negara dia kecil Ustaz, tetapi dia di antara negara yang paling banyak melahirkan tentera memanah dan berkuda sekarang. Masya-Allah. Tuan-tuan boleh search nama dia Akademi Kasai, KASSAI, Kasai. Kasai ni mengambil nama daripada pengasas dia adalah memang nama dia sendiri tu Kasai, Troja Kasai, lahir pada tahun 1960.
Dan dia pernah 2 kali datang ke Malaysia untuk buat persembahan memanah dan berkuda di depan yang di Pertuan Agong kita. Masya-Allah. Saya pergi sana Ustaz. Sampai di sana, dia ada satu akademi memanah dan berkuda horseback di antara yang terbesar di dunia. Masya-Allah. Dah lahirkan puluhan ribu tentera yang bukan beragama Islam. Bila kita tanya dekat mereka, kenapa pulun sangat nak belajar? Dia tulis buku berkaitan kenapa kelebihan untuk memanah dan berkuda untuk persediaan sebelum kiamat. Bayangkan dia bukan Islam Ustaz. Dia lebih beriman dalam bab tu. Bila kita tanya kenapa, dia kata satu je. Jawapannya kerana membuat persediaan tentera akhir zaman. Masya Jadi panjang Allah. lebar lagi saya akan kongsikan. Bukan hanya nak sembang kari, tetapi kita nak bagi semangat agar kita semua ada sedikit keinginan untuk kita sama-sama belajar memanah, berkuda dan berenang, insya-Allah. Baik, kita akan sambung berkaitan pencerahan berkuda di akhir zaman nanti. Tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan peranti perang sunnah versus moden. Jadi jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustaz, tadi kita membicarakan tentang berkuda akhir zaman ni. Jadi kalau kita lihat dari sudut persediaan orang yang bukan Islam, mereka tahu dan mereka bersedia. Bagaimana dengan kita sendiri orang Islam Ustaz? Lepas tu saya kata tadi, kadang dalam konteks persediaan ini untuk kita nak haqqul yaqin itu kan, untuk ainul yaqin mungkin kita tengok rasa macam betul kot, ilmu yaqin kita dengar dah, tapi untuk kita nak betul-betul beriman dan kita nak walk the talk dengan apa yang disebutkan contoh tadi berkuda tadi, saya tengok ramai daripada kalangan kita, kawan-kawan kita ada komen balik nak terus belilah apa semua, teruskan betul-betul niat. Ketika Allah mendatangkan satu niat yang baik itu, segera untuk kita laksanakan. Saya tak suruh tuan-tuan nak pergi cari alatan memanah hak yang over-over satgi pergi beli yang puluh-puluh ribu tak ya. Pergi cari hak kat pasar raya, hak yang plastik tu pun okey, untuk kita biar anak wujudkan rasa seronok dulu. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok, minta maaf semua, kebanyakan di sekolah-sekolah kita, even di sekolah agama tahfiz sendiri tidak menekankan dalam soal memanah dan berkuda. Sebab tu saya very simple, di Mahat tahfiz saya, di sukan yang saya wajibkan semua pelajar kena main sekurang-kurangnya dalam jadual harian mereka, paling koman mereka kena panah 2 jam sehari. 2 jam Wajib pelajar-pelajar tahfiz. Dan alhamdulillah, walaupun mereka memanah 2 jam sehari, dari segi Quran mereka masih lagi di bawah 2 tahun mereka berjaya menghabiskan. Masya-Allah. Jadi jangan salahkan duk bagi sukan sangat. Susunlah jadual bagi elok. Macam kami pagi mereka akan fokus dengan Al-Quran, petang daripada pukul 3.30 sampai pukul 5 sampai asar itu adalah waktu mereka akan memanah. Dan alhamdulillah, daripada kalangan pelajar-pelajar ini juga, untuk tahun ni saja setelah hampir 8 kejohanan mereka menang. Masya-Allah. Bukan kita nak kepada kejohanan, tapi kita nak mewujudkan konsistensi dari segi gaya daripada memanah mereka itu. Kerana dari rata langsung dia akan melatih minda dan otak mereka untuk kuat dalam mereka fokus. Maka sebab tu persediaan ini perlu dibuat sekarang, jangan duk tangguh-tangguh. Maklum duk tangguh daripada maklum ada gigi sampai tak ada gigi lah cerita dia. Jadi jangan duk tangguh dah. Hari ni azam terus buat. Betul. Kan, cari kat mana ada yang, kalau ada pusat tempat kelak-kelak memanah di kawasan kita, pergi bawa anak kita daftar. Main tak main, sempat tak sempat, nombor 2 buat dulu. Kerana Allah dah memberikan rasa tu, usahakan. Sebab tu saya nak mengajak, kalaulah ada pengusaha-pengusaha tahfiz yang sedang menonton, ustaz-ustaz kita, kembalikan sukan tersebut. Susah memang susah, sebab kita tak pernah buat. Tapi try buat tengok. Saya struggle Ustaz dulu nak pergi Mesir Ustaz. Kat sana tak ada, saya cari tak ada kedai memanah.
saya bawa 7 busur memanah daripada Malaysia pergi ke sana. Kena tahan dekat immigration tengah hari saya. Kena Lagi perang siasat. ke? Mereka dah ingat. Mereka ingat. Mereka kata ni hang ni main mesek. Hang nak perang ke apa. Bawa banyak sangat. Dah saya kata saya nak wujudkan suka memanah di bumi kamu. Ni adalah bumi Anbiya. Banyak para nabi dan rasul di sini, tapi kenapa sukan yang rasul suka kita tak buat? Betul. Setengah hari Ustaz saya kena sangkut dengan pegawai, kena siasat ni. Kan tengok pula dia kata muka ada parut ni macam dengan 3 line tak 3 line, kepala otak 3 line apa, bukan, saya kata tak ada. Kan nak ni, tapi nak juga buat. Alhamdulillah lah sampailah peringkat kita sembang dengan pihak atasan, dibenarkan, dilepaskan. Tapi kena tulis nama lah dia tu, dia pun nak buat siasatan lah apa semua. Kalau tak apalah saya kata buatlah. Saya tak ada buat pengingatan atas nonoh pun. Jadi persediaan tolonglah biar susah sikit sekarang agar memberikan kesenangan di dunia, di negara akhirat kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kalau ditakdirkanlah umat Islam macam kita ni di mana-mana pun lah, kalau orang kata di akhir zaman ni bertemu dengan Imam Mahdi, kita tahu Imam Mahdi ni kita kena bai'ah dengan dia. Jadi persiapan orang Islam tak mengetahui langsung akan orang kata persediaan untuk berlakunya peperangan di akhir zaman ni, yang Ustaz katakan tadi, berkuda memanah dan sebagainya kan. Jadi orang-orang kafir lebih dahulu, orang kata advance daripada kita, setelah mengkaji, membaca, mereka ada buat persiapan yang terlebih awal daripada umat Islam. Soalannya, apakah Ustaz perlu dia saranan daripada Ustaz lah, adakah di sekolah-sekolah yang beragama Islam ataupun dalam ceramah-ceramah agama disarankan secara serius lah kepada umat Islam, anak muda ni, supaya membuat persiapan yang lebih lengkap lagi daripada orang kafir. Minta pencerahan itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar atas soalan yang menarik berkaitan adakah kita perlu wujudkan suatu kesedaran untuk persediaan bagi orang kita menghadapi perkara tersebut. Silakan Ustaz. Baik, kita akui dari segi kesedaran dan caknanya golongan negara-negara Eropah secara khususnya sangat tinggi berkaitan memanah dan berkuda ini, sehingga mereka mewajibkan dalam subjek teras dan kurikulum pelajaran di sekolah rendah lagi adalah memanah dan berkuda, Ustaz. Tuan-tuan boleh kaji sendiri bagaimana negara-negara Eropah yang sebelum ini tak pernah pun masuk dalam carta dalam Olimpik punya memanah. Tetapi lately ni mereka dah menjadi pencabar utama. Padahal sebelum ni yang menang daripada Turki. Memang Turki ni dikenali sebagai negara yang melatih daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih sampailah terjatuhnya kerajaan Uthmaniyah pun masih diteruskan akademi memanah dan berkuda sampai hari ini, dan didominasi juga oleh Korea sebelum ini, tetapi Mongolia, tetapi tiba-tiba datangnya sekelompok daripada Jerman. Macam baru ni pun hari ni menang daripada Jerman 2 orang. Kan, daripada Portugal, daripada Greece, daripada Hungary yang saya sebutkan tadi, daripada Austria, negara-negara kecil ya. Penduduk dia kita lagi ramai daripada negara-negara depan ni. Kan, daripada Croatia berapa juta je rakyat dia. Tetapi kenapa tiba-tiba wujudnya tokoh-tokoh ini? Kerana adanya kesedaran yang disuntik daripada peringkat sekolah rendah lagi. Saya pergi ke beberapa negara ini, bila kita tengok, masya-Allah, mereka dah mewujudkan sedaran. Yang kita duk kalut lagi dengan sukan-sukan bola lah apa semua. Bukan kata salah nak main bola, tak apalah, biar ahli dia. Kenapa kerana anak-anak kita dominan minat kepada bola? Kerana tokoh-tokoh dalam bola itu dipamerkan kepada anak-anak kita. Cristiano Ronaldo lah, Messi lah, nama-nama tokoh. Kalau kita di Aiman Arif lah, Faisal Halim. Ini nama-nama tokoh yang digembar-gemburkan dalam kehidupan harian, kehidupan mereka hari dengar. Cuba kita bawa pula sukan memanah dan berkuda ini dan wujudkan tokoh itu dalam kehidupan anak kita agar mereka minat. Lepas tu saya kata madrasah paling penting pada anak-anak, pada mak ayah. Saya tak suruh mak ayah jadi terror, tetapi ceritakan, bawa anak-anak sekali-sekala riadah, pergi kat mana pasar yang ada, hak bayar RM3 main 10 anak panah tu tak apa, wujudkan keseronokan agar dia craving to play.
Betul. Agar wujud rasa dia sonok nak main. Ini kita tak pernah dedah kat dia, apa Tuhan duk nak pasal. Dia dah umur dah 11-12 tahun baru nak pasal dia main. Dia tak mau. Sebab tu orang kata, orang pepatah Melayu kata melentur buluh biar dari rebuknya. Ni dah naik sampai kahak ke tegak dah, baru-baru nak suruh nak main, balik awal lah. Sebab tu saya kata tadi, tak apa, better late than never. Biar lambat daripada kita tak buat langsung persediaan. Yang penting kita berusaha lah. Sekarang ni adalah waktu yang bukan nak nganga-nganga dah, nak nyak-yak-ye dah. Waktu yang kita kena bekerja keras. Saya mainkan peranan saya. Even kalau di tempat saya tu, kita sedang buat tempat berkuda ni free untuk orang ramai. Masya Allah. Orang tanya, Ustaz, kalau macam tu macam mana nak sustain? Saya duk fikir juga macam mana saya nak pastikan bila kita bagi free, orang akan datang ramai. Kuda ni pula nak jaga ni leceh, Ustaz. Lebih teruk daripada jaga bini tu. Dia punya bebai dia tu, merajuk dia punya macam-macam lah. Dia bunuh diri pun dah, Ustaz. Dia stres-stres, dia bunuh diri. Dia kepok tengkok dia berlanggak dinding pun semua. Arwah-yarham dia. Jadi bukan senang lah. Bukan senang. Bini kita merajuk-merajuk, tak ada nak kepok tengkok. Merajuk-merajuk dia bagi peluk dakak, elok dah. Jadi dalam keadaan ni saya rasa kesedaran daripada peringkat kekeluargaan itu paling penting. Sekolah sendiri kalau boleh, guru-guru besar, cikgu-cikgu yang menonton ni, tolonglah kembalikan syiar sukan yang sangat baik. Percayalah dia akan memberikan perubahan kepada fizikal budak tadi, dan juga dari segi mental ataupun kesihatan kepala otak tu semakin baik, insya-Allah. Kerana inilah sukan Nabi main, dan para ulama kita yang alim-alim, yang faqih dari segi cakna, dari segi akal, yang bijak sana bijak sini ni, sukan mereka adalah memanah. Mesti ada sebab, bukan sahaja mereka main. Baik. Jadi jom kita mulakan dari madrasah rumah kita sendiri supaya kesedaran itu datang kepada anak-anak kita. Baik, kita nak bermuhasabah seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Buah naga masak merah sedap dimakan oleh bibah. Pegang kuat dengan sunnah, moga hidup bertambah barakah. Terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Baiklah Ustaz dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, rangkuman daripada topik yang kita bincangkan pada pagi ini, apa yang boleh kita kaitkan Ustaz dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Madad sendiri? Okey, baik. Disebutkan pada awal tadi, untuk mencetak, melahirkan daripada anak-anak yang mereka ini adanya, dia panggil blood of memanah, berkuda, berenang, ini bukanlah dia sehari main khusus kuda memanah, balik-balik dia seronok, tak. Maka dia perlukan proses yang sangat panjang. Maka sebab tu saya sendiri meletakkan daripada pembikinan silibus pendidikan di madrasah ataupun Mahat Tahfiz integrasi kami. Tahun pertama mereka akan fokus kepada Al-Quran, tahun kedua dan ketiga adanya akademik dan juga memanah dan berkuda. Kita wajibkan tu agar termasuk dalam mereka punya silibus pendidikan. Sebab tu kalau tuan-tuan datang di tempat saya, memang pelajar-pelajar kita alhamdulillah dalam bab memanah 30 meter, 60 meter pun mereka, 70 meter, 90 meter pun mereka ni adalah antara yang master on dia game lah. Alhamdulillah untuk dalam pendidikan kita 100% percuma. Kita cuma nak wujudkan satu nilai baru untuk sekolah-sekolah agama tahfiz ni, kalau boleh letakkan memanah, berkuda, berenang itu sebagai keutamaan. Even pelajar-pelajar saya alhamdulillah yang dah selesai 30 juzuk, benda pertama akan mereka buat adalah lesen scuba, Ustaz. Masya-Allah. Kalau orang tanya kenapa budak-budak bagi lesen scuba, bukan main. Kerana orang yang scuba automatik boleh berenang. Kena asas 2 hari awal untuk scuba ni adalah untuk floating. Kita nak belajar untuk confident confident on waternya, water confident dia panggil. Kemudian cara nak float, cara nak berenang dan sebagainya, baru kita kena boleh menyelam, Ustaz. Tapi orang yang berenang tak boleh menyelam. Jadi sebab tu kita alang-alang kill two bird one stone je lah. Scuba automatik budak-budak boleh berenang. Jadi dan kenapa kita wujudkan fasiliti ni adalah untuk daripada ummah kepada ummah. InsyaAllah saya rasa dalam seminggu lagi mungkin kita akan siapkan fasiliti
tempat akademi berkuda kita dah memanah dah boleh jalan. Tuan-tuan datang memanah dekat Madat bayar RM1 je. Masya-Allah. Tak tuan carilah kat dunia ni tak jumpa lagi lah. Bayar RM1 boleh main sampai muntah. Kita dah tambah lebih kurang dalam 20 alatan memanah, 300 ke 500 aero. Jadi memang tak habis lah. Boleh lah tuan-tuan untuk datang bermain. Niat dalam hati bawa anak-anak itu untuk bukan kita nak suruh mereka jadi panglima perang pun tak. Untuk mereka ini belajar sekurang-kurangnya ada panahan yang mereka pernah pegang, busur yang mereka pernah genggam, anak panah yang mereka pernah lepas, yang akan menjadi penyaksian yang baik di sisi Allah kelak di padang mahsyar mudah-mudahan. Jadi kenapa Madat 20 buat sangat? Kerana saya pun nak menumpang pahala tersebut. Saya seorang main dengan amalan saya, dengan dosa yang banyak ini, saya yakin tidak boleh menempa nama di mana-mana syurga pun. Tapi mudah-mudahan dengan asbab sedikit sumbangan yang dapat kita bekalkan kepada ummah itu untuk belajar mendekati tentang agama, memberikan satu bentuk kebaikan yang saya boleh tumpang kelak di sana insya-Allah. Apabila kita mendengar kepelbagaian inisiatif yang disediakan oleh Madat ini, wajar kita puji kepada pihak pengurusan Madat, dan kita lihat dari sudut positif apabila mencipta kelainan dalam menyebarkan dakwah. Jadi Ustaz, berbalik kepada infak Madat, bagaimana orang ramai, kami semua boleh berinfak di Murtada Dakwah Center ini? Baik, macam saya sebutkan tadi, dia bukan one man show punya game lah. Kita nak wujudkan pusat komuniti, sudah pasti dia memberikan manfaat itu kepada orang ramai. Dan kalau kita tengok Ustaz, kenapa saya sangat memerlukan Madat, sangat memerlukan bantuan dan dokongan daripada tuan-puan semua. Kalau tengok pengajian untuk minggu lepas saja, kita buat masakan untuk 2,000 lebih pun dah tak cukup sekarang Ustaz. Untuk hari Sabtu pengajian. Setiap hari kita masak free je untuk orang datang kan, dengan portion yang tidak terlalu banyak. Tapi untuk hari Sabtu memang untuk banyak. Untuk esok saja saya tengok yang dah confirm 15 biji bas. Yang dah confirm Ustaz. Itu tak kira mai terkejut, tergempak, tergolek lagi. Biasa macam tu lah. Kalau mai 15 tambah lagi 2-3 biji yang dia terkejut, tergempak ni. Dia singgah-singgah kan. Tu bas. Tak masuk bas saja dah, kalau 15 biji dah ada sekitar 600 orang lebih. 640 orang. Jadi kalau bayangkan ditambah pula dengan jemaah yang main naik motor, yang main guling-guling, yang main dengan kereta. Biasanya 2-3 ribu orang yang akan datang. Jadi ini saya rasa ruang pahala yang kita boleh tumpang. Kerana Madat ni bayangkan tak siap sepenuhnya lagi pun sebegitu rancak telah program pun boleh berjalan program-programnya. Dan pada minggu hadapan, pada hari Selasa awal bulan 10, kita akan ada hari JPN Malaysia bertempat di Madat. Bulan 11 tak silap saya ada himpunan anak-anak hafiz Quran akan berimpun istimak mereka di Madat. Bulan 10 juga kita ada program khas untuk maknyah se-Malaysia. Ustaz tak boleh Ustaz. Dia tak boleh. Tak boleh. Sebab Ustaz ni yang maknyah ya. Kita meraihkan mereka. Yang nak berhijrah lah, bukan main tu nak jadi kursus induksi jadi maknyah. Memang saya start tadi. Jadi tu saya kata tadi, kenapa kita merancang semua ni adalah untuk orang ramai. Dan saya mengharapkan dokongan sokongan tuan dari segi sumbangan lah. Untuk makluman, saya kata tadi, sekarang ni 2 benda yang saya sangat perlu fokuskan. Yang pertama adalah untuk asrama pelajar. Untuk makluman, tahun ni kita dapat sekitar 6,000 permohonan Ustaz. Yang kita boleh ambil tak sampai 20 orang. Allah rasa huduh sangat tu, nak abang mau malu. Jadi kalau siap bangunan tu, sekarang dah tengah jalan dah pun. Construction tu dah pun bergerak 4 bulan yang lepas. Kita dah tengah bangunkan lantai yang tingkat 1 dah sekarang. Kalau tuan-tuan datang boleh tengok sendiri depan mata, bukan sembang kari. Masya Allah. Jadi bila dah berjalan ni Ustaz, duit lah masalah Ustaz. Saya anak Papa Megah Holding senang Ustaz. Ni bukan Mengah Holding. Jadi yang latest ni saya rasa claim yang masuk sekitar 140,000 untuk kita clearkan bayaran-bayaran yang ada ni. Kalau 140,000 ni kita dengar tu nampak nak meninggal gayat dia kalau seorang-seorang. Tapi kalau kita yang pagi ni yang menonton di Facebook saja ada 1,400 1,500 orang. Kalau bagi seorang 100 ya tak perlu banyak. Tak perlu banyak. Seorang 100 saja ada QR code tu, tuan-tuan scan, bagi seorang 100 dah cukup 140,000. Masya-Allah. Itu magicnya kalau kita buat berjemaah ni. Tu tak kira depan televisyen ada lebih kurang 2-3 juta orang lagi. Masya-Allah. Kan anak datuk, anak Tan Sri, kan hak berpangkat datuk takkan nak seronok saja dengan pangkat tersebut. Kita sumbangkan bukan untuk saya, 1 sen tak masuk dalam akaun saya, terus kepada akaun pembangunan kita. Yang kedua yang kita sedang fokus adalah untuk akademi berkuda kita. Akademi berkuda kita dah buat separuh dan sekarang ada sekitar hampir
6-7 ekor lah kuda daripada Madat punya sendiri, dan kita akan tambah beberapa ekor lagi untuk kegunaan orang ramai. Untuk daripada kanak-kanak kecil. Semalam pun 2-3 hari lepas kita dalam proses pembelian seekor kuda padi. Kuda padi ni sebab nak bagi budak-budak naik. Kalau dia naik kuda X-race, kuda polo endurance ni besar tinggi. Kan takut gayat dia tak mau kan. Jadi kita bagi kuda-kuda yang kecil itu insya-Allah. Jadi untuk stable kuda, ada 20 stable kita buat tempat yang lebih proper, memerlukan kos yang agak tinggi juga, lebih daripada 200,000 yang kita dah buat tanpa orang ramai sumbangan ni, dah separuh kita dah buat dulu. Lepas tu saya kata kita buat dulu, kalau benda tu kita perlukan bantuan, kita akan war-warkan. Jadi untuk pagi ni asrama dan juga kuda ni lah kita akan siapkan segera mungkin agar tuan-tuan boleh dapat manfaat. Tuan-tuan datang singgah, bawa anak-anak boleh memanah, boleh berkuda. Berenang je belum lagi sebab kolam kita akan dibina sekali dengan bangunan sekolah asrama, bangunan akademik untuk pelajar tahfiz. Itu fasa ketiga. Sekarang kita fokus fasa kedua dulu kan. Jadi tuan-tuan percepatkan, pakai zumbang pagi ni, pakai sebarkan link, pakai buat kerja, kita semua boleh manfaatkan semaksimum mungkin, bukan hanya masjid, bukan hanya tahfiz, tetapi semua fasiliti yang diwujudkan. Untuk Sabtu ni juga, untuk esok kalau tuan-tuan mai ada kruk-krak tu, fisio dengan kiropraktik pakar, kita akan bawa duduk dengan kita sambil dengar ceramah, maklum lengah pungkok, lengah apa, turun dekat bawah masjid, terus boleh buat dipanggil body alignment. Body alignment memang pakar lah, memang pakar yang kita bawa, ada 2-3 orang pakar yang memang mereka dah lebih daripada 5 tahun dalam dunia fisioterapi dan juga kiropraktik ni. Jadi boleh main aja. Jangan suruh saya K-pop meninggal terus. Jadi memang ada pakar dia lah. Jadi kita cuba provide the best. Dan siapa yang menyumbang jangan risau tuan-tuan, kita bekalkan ada lebih kurang 80 e-book secara percuma sebagai manfaat ataupun ruang yang kita nak giving back lah. Tuan-tuan bagi RM1 pun dapat, bagi RM2 pun dapat. Cuma janganlah bagi RM1 80 buku tu demam nak tulis tuan-tuan. Nah ni tuan-tuan tengok main mata merah sedia sebab duk nulis lah. Kan saya tidur tadi malam pukul 4 pagi. Memastikan kita boleh mempersiapkan apa yang kita bagilah kepada orang ramai. Walaupun tak dapat keuntungan pada saya, royalty tak dapat pun. Kan tapi seronok tu nak buat, mungkin tu jugalah saham yang saya boleh tumpang daripada sumbangan tuan-tuan insya-Allah untuk kita membangunkan Madat ni bersama. Ni bukan kerja one man performance. This is about untuk kita start working together lah. Walaupun tuan-tuan kita semua tak boleh buat sekolah, tetapi moga daripada sekolah yang kita bangunkan, madrasah yang kita bangunkan ini, ada sumbangan daripada tuan-tuan semua insya-Allah, mudah-mudahan. Bila kita dengar huraian daripada Ustaz, kita seronok kerana begitu rancak aktiviti dan program di Madat, dan begitulah kita nak pahala kita serancak sebegitu. Maka ayuh kita sumbang kepada Madat, mudah-mudahan memberi pahala yang besar kepada kehidupan kita. Baik, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Makan durian tak ingat diri, makan pula tanpa basmalah. Tuntutlah ilmu, didik hati agar tenang di yaumul akhirah. Terima kasih kepada sedang pendengar penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula datang dari sahabat kita Razali Zali Ismail. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah maksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang yang keempat itu adalah kita berperang dengan Nabi Isa alaihi salam untuk melawan Dajjal? Yang kedua, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hanya menggunakan senjata batu kayu dan anak panah sahaja? Mungkin pada masa akan datang semua senjata moden telah lupus di muka bumi Allah ini. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Razali atas soalan. Okay, baik. Terima kasih pada Abang Razali kita atas soalan yang sangat baik. Yang pertama, apakah maksud baginda tentang disebut dengan perang yang keempat? Secara ringkasnya dalam konteks strategi ketenteraan dan konflik, ni kalau kita belajar dulu, saya ingatlah di antara subjek adalah international history.
tentang macam mana kita nak memahami konsep sosio geopolitik di dunia ini, dan bagaimana setiap peperangan itu dia ada trigger point dia. Maka yang ni yang telah disebutkan oleh Nabi bukan prediction, tapi adalah apa yang akan berlaku. Sebab Nabi bukan sembang-sembang agak-agak bukan. Macam nak politik macam esok nak pilihan raya, biasanya malam ni ada analisa politik yang besok orang tengok tak kena pun. Kan? Jadi yang pertama kita kena faham dalam konteks strategi dalam konflik peperangan ini, perang yang keempat itu disebut dengan peperangan generasi keempat atau sebagai fourth generation warfare. Fourth generation warfare ataupun kalau dalam istilah ringkasan disebut dengan 4GW. Fourth generation warfare. Adalah konsep yang menggambarkan jenis perang yang melibatkan perjuangan ataupun peperangan yang berkonsepkan kebanyakan adalah cyber war. Cyber war ni maksudnya apa? Perang kalau dulu Ustaz dipanggil dengan CIW. Saya rasa yang menonton ni kalau bekas-bekas askar polis dia akan tahu apa CIW, counter insurgency warfare. Counter insurgency warfare ni konsep peperangan dia macam cerita Lieutenant Adnan, macam cerita Sarjan Hassan, kan? Yakni menggunakan bentuk muka bumi hutan-hutan ni, Ustaz. Kalau kita tengok macam mana US teruk kena di Vietnam, bukan sebab kecanggihan. Kalau canggih, US dah jauh mendahului Vietnam. Betul. Vietnam masih menggunakan senjata-senjata kampung, di antaranya AK-47, senjata yang kalau kita guna dia, siapa yang biasa menggunakan senjata AK-47 ni, dia punya recoil dia sangat susah. Maksudnya kita tembak tu dia punya reaction tu, sakit, Ustaz. Kalau salah pegang boleh cedera tubuh kita. Dari segi kecanggihan balik awal Vietnam, tetapi kenapa mereka boleh menang di tempat mereka? Kerana counter insurgency warfare ini melibatkan perang gerila yang menggunakan hutan-hutan mereka. Yang ni yang tentera tak tahan, Ustaz. Kebanyakan tentera mati bukan disebabkan dengan tembakan peluru, tetapi tak boleh nak survive, kena malaria lah, kan? Even stokin basah. Biasa kita pakai kasut ni stokin lah. Ni yang saya selalu pesan kalau pada adik-adik kita yang baru masuk, stokin tolong jaga sampai dia tak tukar stokin sebab malas nak buka. Bila buka sampai berkulat, sampai rosak, dia akan mai penyakit-penyakit daripada situ. Jadi dia disebut dengan fourth generation warfare ini pasti akan datang. Maka cyber war ni lebih kepada perang saraf. Perang saraf. Kalau kita tengok konteks yang berlaku sekarang, kita tengok fourth generation sedang berlaku sekarang ni, contohnya di Ukraine dan juga Russia. Perang mereka tu tak teruk tera mana pun nak banding dengan invasion yang berlaku daripada US pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ketika mana perang Iraq, kan, untuk menjatuhkan Saddam Hussein ketika tu. Teruk, Ustaz. Dia pun hantar jet, hantar puluh ribu. Tu kita nampak dia punya situation of perang. Kalau Gulf War, peperangan Bosnia tahun 1991, tu perang yang kita nampak memang tak relax punya mati. Ukraine dengan Rusia hari ni, mereka berperang tetapi not come to the worst dari segi impact peperangan hak nampak gocoh-gocoh kat lapangan ni. Tetapi yang lebih bahaya adalah dari segi perang saraf dan perang ekonomi di dunia. Faham. Harga beras naik mendadak, harga gandum tak relax punya naik. Jadi kenapa peperangan? Harga emas naik mendadak, menggegarkan habis semua ekonomi dunia, inflation dengan kadar yang paling tinggi, dengan sebab perang yang melibatkan perang saraf dalaman itu. Cyber war dipanggil. Itu dia panggil fourth generation. Yang kedua adalah dari segi jangkauan global. Kalau dulu perang, dari segi pemberitaan viral ni tidak ganas sangat. Sekarang, Ustaz, kalau Ustaz perasan hari tu mereka viralkan mereka menggunakan satelit dan drone. Macam mana dia panggil ni, yang mereka kata macam jahat lah. Betul dalam peperangan memang hang tak tembak aku tembak hang. Dua tu ya. Kan? First come first serve lah. Kan? Siapa datang, siapa yang berjaya tembak, dia menang lah macam tu. Jadi sampai video yang sedetail itu pun dapat dipamerkan kerana perang hari ini dia melibatkan dengan teknologi. Siapa yang menang, siapa yang kuat dengan teknologi, maka dia akan jadi seolah-olah hero. Baik. Banyak je kita tengok situasi hari ini kan, negara Islam duk kena serang merata corot.
kita dituduh sebagai penganas. Walhal cuba study dengan warasnya, rasionalnya akal, mana-mana negara yang majoritinya Islam, agama lain elok duduk dalam dia. Betul. Mesir 90% Islam. Agama lain tak dibunuh, diberikan kebebasan, malah gereja di kota Kairah itu merata, kita boleh tengok. Malaysia sendiri alhamdulillah makmur 60% Islam. Tapi alhamdulillah bertukar-tukar kerajaan pun masih lagi kita masih dalam keadaan negara yang sangat harmoni. Kan, bergaduh sikit-sikit itu of course lah, macam adik-beradik lah, lawan kutih seorang sikit, setalat dia seorang sekali, hak tu biasa. Tapi dari segi dominan, dari segi peperangan yang macam negara-negara lain tak berlaku. Tapi cuba tengok negara-negara yang dominannya bukan Islam, minoritinya Islam, Allah, majoriti kena bunuh, Betul. majoriti kena halau, Ditindas. majoriti kena tindas. Kan, jadi tolong betulkan fakta pengganas itu bukan Islam. Ya, kita akui ada sebahagian segelintir kecil, mungkin 1% yang ekstremis, ISIS dan sebagainya, tetapi peganglah pada 99% yang taat dan soleh ini untuk kita letakkan sebagai benchmark. Jadi tuan-tuan, kita juga sebagai duta yang perlu kita bawa. Ini yang disebutkan tentang peperangan yang keempat. Yang kedua, respon kepada soalan menggunakan senjata batu anak panah, adakah senjata nanti akan lupus? Tak, tuan-tuan. Senjata tetap akan ada. Kecanggihan teknologi itu akan wujud walaupun datangnya perang yang keempat atau perang akhir zaman. Turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa untuk Imam Mahdi, Ya'juj wal Ma'juj, Nabi Isa dengan Dajjal. Jadi nantinya tetap senjata ni ada. Cuma apabila berlakunya keadaan disebut dengan EMP tadi, electromagnetic pulse itu, maka apa-apa barang elektronik ini akan stoppages dia panggil. Tidak boleh digunakan. Banyaklah dari segi elektrik ini dia bila dia terlalu kuat, dia tidak memberikan benda yang baik. Ada radiation yang tidak baik sehingga kan barang teknologi itu akan orang kata apa, akan tidak boleh digunakan, tidak boleh berfungsi dengan baik. Saya bagi contohlah kalau hujan yang teruk pun area rumah kita dah bermasalah. So bayangkan dalam keadaan EMP ini, dengan keadaan global, pemanasan global, banyaklah benda-benda yang berkait. Tuan-tuan boleh buka buku tentang tuan-tuan tulis je tentang EMP, akan keluar banyak buku yang berceritakan tentang bagaimana the doomsday. Orang masalahnya mereka tak percaya pada kiamat, tapi dia percaya the doomsday. Kiamat lah tu. Hari kebinasaan. Matahari akan meletup dan sebagainya, maka dunia akan binasa. Mereka percaya perkara tersebut, tetapi mereka tidak memperakui dengan jalan kiamat lah, konon-kononnya. Jadi boleh tengok dalam teori-teori yang dibawa itu dari segi sains lah. Al-Quran dan hadis cerita lama dah. Cuma mungkin ada orang yang dia nak takkid, memperkuatkan lagi, boleh sebagai bacaan-bacaan tambahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kerelevanannya apabila tidak boleh menggunakan persenjataan jet terbang, maka memerlukan kuda. Takkan nak lari yang jenuh balik awal kita kawan dah sampai mengah, kena hak go out dulu. Kan, jadi rasionalnya tidak, kita berpegang dengan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul itu menjadi mutlak, insya-Allah. Jadi apapun perlu ada persediaan untuk kita menghadapi lagi-lagi setelah kematian. Sebab Islam menyuruh orang Islam adakan bekalan, adakan persiapan untuk hari yang mendatang, lagi-lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Baik Ustaz, bila kita bicarakan juga tentang peranti perang versus modern versus sunnah ini, ada satu soalan yang menarik saya fikir untuk kita ketengahkan, datang dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada zaman Rasulullah, perang berlaku bagi menyelamatkan tentera Islam, dan pada zaman sekarang perang berlaku hanya di hujung jari sahaja, iaitu di media sosial, FB dan sebagainya. Apakah nasihat Ustaz pada mereka ini supaya agar menjadi teladan, contoh yang baik pada anak-anak masa kini? Dan apakah persediaan umat akhir zaman jika berlakunya perang keempat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru, dan jawapannya kita nak dengarkan selepas ini Ustaz. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di blok terakhir Tanya Nak Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz, apa yang baik, marilah sama-sama kita amal dan kita sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang lain. Tadi kita tunda soalan yang ditanya oleh Ruby Abu Bakar Ruby, sahabat kita, berkaitan kalau hari ini kita ada satu peperangan iaitu di media sosial. Jadi apakah saranan nasihat Ustaz kepada ibu ayah untuk diberikan kepada anak-anak pada masa kini, dan jikalau kita sempat dengan perang keempat, apakah persediaan yang perlu kita lakukan? Silakan Ustaz. Baik, asas kepada teknologi, masih pada Kak Ruby kita, asas kepada teknologi ini kita semua faham dia adalah satu instrumen ataupun alat. Bila sebut tentang alat ni, pada macam mana penggunaannya. Kalau digunakan pada benda yang baik, maka kebaikan yang tuan-tuan dapat. Digunakan pada buruk-buruklah yang tuan-tuan akan terima. Okay? Saya rasa tu kita nak menyalahkan teknologi itulah satu perbuatan yang sangat tidak adil, kerana yang meletakkan di mana peranan dan fungsinya adalah kita yang tuannya. Beli telefon mahal-mahal, tak buka, tak ada apa. Betul. Kan? Beli telefon mahal-mahal guna untuk telefon saja. Telefon je lah fungsinya. Maka tidak boleh mengutiliskan dari segi penggunaan itu. Dan hari ini saya rasa dengan teknologi yang ada ni sangat mudah untuk kita buat pahala. Contohnya macam live pada pagi ni. Kan? Ada orang yang duduk lah kereta, takkan nak angkut televisyen kot. Besar gedabak tu nak cucuk celah mana tu. Kan? Tapi menggunakan telefon. Kan, boleh tengok tonton duk main lah. Kan, ada banyak platform yang boleh diguna pakai apabila orang yang cerdik akalnya ini. Kan? Dan kalau kita tengok dengan dunia rentas sempadan hari ini, menggunakan teknologi ini dalam dunia pendidikan sendiri memberikan benefit kepada anak-anak kita. Kan? Even cuma saya rasa di sini mak dan ayah lah perlu memainkan peranan untuk kita orang tertarik rambut tepung tak selera, rambut tak putih lah. Even saya pun memperakui dadah moden yang dihidangkan kepada anak-anak melalui telefon ataupun gadget ini sangat membimbangkan. Saya juga seorang ayah kepada 6 orang anak. Saya bimbang tengok dengan anak-anak kita kan. Dulu kita sampai buat perjanjian dengan anak-anak, mereka boleh pegang telefon pada hari cuti sahaja dengan syarat semayang mereka kena cukup, tak buat perangai, dia ada merit akhlak yang kita bagi. Macam 2-3 minggu lepas mereka tak boleh pegang telefon untuk walaupun hari cuti, disebabkan adalah benda-benda yang tak digini yang berlaku, membuatkan merit mereka ditarik. Maka reward and punishment lah pada saya perlu dibuat. Jangan sewenang-wenangnya kerana nak memudahkan urusan kita diberikan telefon kepada anak. Saya rasa benda ni banyak berlaku. Kita nak pergi kerja tinggal telefon kat dia. Kita nak keluar kita bagi telefon kat dia. Dan dengan kebiasaan tersebut akan merosakkan anak lah. Even kalau pergi mana-mana pun saya abadkan anak, memang tak boleh untuk nak pegang telefon. Be respect bila orang cakap, jangan pegang telefon. Jadi benda-benda tu walaupun basic, kita cuba betulkan lah. Kita pernah buat kesalahan tersebut, maka jangan diwariskan kepada anak-anak. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, insya-Allah. Betul, saya setuju dengan cara Ustaz. Mungkin kita sediakan ganjaran ataupun hukuman bagi anak-anak kita yang mendengar ataupun sebaliknya. Baik, soalan yang seterusnya ini juga menarik untuk kita bacakan. Ram Deseru bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Mengapa hanya berbekalkan senjata kayu, batu, pedang dan anak panah ini saja untuk menghadapi perang keempat nanti? Apakah persiapan bagi kaum wanita yang sangat takut dengan peperangan agar menjadi berani supaya tidak dianggap kaum yang lemah menghadapi peperangan nanti? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat baiklah dan berkaitan daripada Kak Ram kita. Berkaitan apakah kesal konklusinya adalah persiapan wanita lah, khususnya kalau kita tengok yang Nabi ajarkan ni adalah untuk pada orang perempuan ni, dia ada beberapa benda yang kena jaga kan. Jaga solat kan, jaga puasa bulan Ramadan, jaga marah diri, jaga marah suami, taat pada suami. You jaga benda tu, Nabi kata pilihlah mana-mana syurga yang kamu nak masuk. Masya-Allah. Setinggi itu nilaian ganjaran yang tinggi pada golongan-golongan wanita ni lah. Dan apa fungsi, adakah maklum kena pergi belajar karate, silat cekak, silat
kumpau lah, boleh terbang sana terbang sini ke? Adakah perlu belajar sampai tahu peringkat tu nak jadi khabib bersih khabibah ke kan? Adakah perlu itu? Jawapannya tidak kan. Kerana fungsi wanita ini maksimum penggunaannya, utilization maksimum penggunaannya adalah yang paling penting adalah pada bab pendidikan. Sebab tu kalau orang kata duk mengaji, orang perempuan mengaji tinggi lah, duk kat dapur juga. Tuan-tuan pergi tengok perbezaan dapur orang yang mengaji dengan tak mengaji macam mana. Betul. Betul. Kalau orang kata taraf pendidikan itu tak bagi fungsi kepada suri rumah, tak, pada saya sangat membezakan. Ni mak pun SPM repeat 3 kali. Kan? Anak pasan 5 kali. Kan? Maksudnya tidak ada teladan kepada anak. Lepas tu saya dengan isteri, saya cabar diri kami sebelum umur 40, dua-dua kena habis PhD. By hook or by crook. So, proses itu, walaupun isteri saya memang selama berbelas tahun perkahwinan ini, dia konsisten sebagai suri rumah, yang saya nak dia sebagai suri. Dia nak kerja, tapi saya tak apa sayang didik anak. Dia abang yang berperanan untuk mencari rezeki. You fokus kepada anak. Walaupun sampai sekarang, dia balik dari Mesir dulu Usuluddin, balik sekarang buat kaunseling. Ni semester akhir dah mula memikirkan dah nak buat master kat mana, dan PhD. Saya akan habiskan master untuk tahun ni, saya akan terus kepada PhD. Agar proses tu anak tengok. Sampai anak pernah tanya, dia kata, Mama Walid bila nak habis belajar? Sebab dia tengok kita terpaksa study, kita terpaksa buat homework, kita terpaksa buat ni. Dan benda tu kita ceritakan dia, kita kata tak, Fatih belajar tak akan pernah habis. Malaikat Jibril masih turun bertemu dengan Rasulullah untuk memberikan pendidikan kepada Nabi. Kalaulah semulia-mulia manusia pertama yang masuk dalam syurga kelak pun belajar sampai mati, takkanlah kita hak cak ayam ni belajar kata boleh pegang degree tu kira habis para ulama kita rak dah. Takkan kita yang pandai, semua bid'ah kita je hak paling alim di dunia. Padahal buku ada lah 14 buku kita baca. Ada ulama-ulama yang dah baca puluhan ribu buku pun tak sombong dengan keilmuan mereka. Maka sebab tu paling penting pada orang perempuan ni adalah pada bahagian pendidikan. Yang kedua adalah bab pemberi semangat, seperti mana yang berlaku dalam sirah ketika mana pertempuran peperangan Uhud itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini kehilangan suami dia Malik bin An-Nadar dan juga anak dia Haram bin Milhan. So dalam keadaan Malik bin An-Nadar ni siapa? Bapa kepada Sayyidina Anas bin Malik. Bagaimana masih dia ada semangat yang kuat Ummu Sulaim ini membesarkan Anas bin Malik itu dalam bi'ah yang baik. Walaupun frustration, kehilangan suami dengan anak dalam peperangan. Kalau kita ni bebai, boleh meroyan. Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai pembakar semangat untuk melahirkan. Kalau bukan dalam dunia peperangan, Sayyidina Anas bin Malik tidak menjadi ketokohan dalam dunia peperangan, tapi menjadi tokoh dalam dunia pendidikan. Allahu Akbar. Yang ketiga, kalau kita tengok bagaimana fungsi orang perempuan dalam peperangan ketika mana ni mereka menjadi golongan yang duduk di bahagian belakang yang menjaga bahagian medik, kesihatan, perubatan pada tentera-tentera Islam. Seperti mana seorang sahabiah namanya Rufaidah Al-Aslamiyah yang tugasnya untuk merawat tentera-tentera yang luka. Dan kita kena akui orang perempuan dari segi nilai sabar mereka lebih tinggi dalam bab nak jaga orang sakit. Lepas tu kalau nurse orang lelaki ni tak apa nak ramai sangat. Nurse orang perempuan. Betul. Kan? Dia lebih sabar dalam nak mengurus dan dia lebih multitasking. Itu kita kena akui lah, bukan abang kata nak lebih-lebihkan mereka. Itu adalah benda yang memang berlaku pun. Sebab tu kita tengok kadar nurse di Malaysia ni, saya rasa mungkin 1 out of 10. 1/10. Laki kalau ada tu memang betul lah. Dah lah ada tak apa ramai. Yang ada pula kadang-kadang segelintir kecil pun dia pun jadi perempuan dah kadang-kadang. Mungkin dia kawan dengan perempuan semua. Kadang-kadang bukan dia pondan. Dia bukan maknya. Tapi disebabkan mungkin semua perempuan dia sifat dia pun jadi macam lembut sikit. Tapi dia ada yang masih sopan, normal. Dan yang keempat, benda yang menjadi adalah perempuan ini boleh menjadi juga sebagai benteng pelindung, orang panggil last man standing lah, yang balik pelindung yang belakang tetapi sangat kuat. Masya-Allah. Seperti mana yang berlaku dalam perang Uhud ketika mana Nabi SAW dalam keadaan tercedera dan timbulnya seorang tokoh yang disebut sebagai Nusaibah binti Ka'ab, yang dia ni patutnya duduk di kemah belakang, jaga medik, jaga yang belakang-belakang tu. Tiba-tiba dia tengok dalam keadaan umat Islam yang dalam porak-poranda dalam perang Uhud itu, dan Nabi dalam keadaan cedera, dia melompat di
medan peperangan dan dia adalah syuhada daripada kalangan wanita yang gugur daripada 70 sahabiah yang syahid dalam medan Uhud itu. Nama salah seorang adalah Nusaibah. Disebutlah riwayat dia datang seperti mana seperti singa yang datang nak mempertahankan Nabi SAW. Dan riwayat kata kalau tidak ada Nusaibah itu mungkin Nabi SAW akan kehilangan nyawa. Tu dan jadi benteng, bukan cerai lah. Jadi maklum pilah belajar, jangan duk yoga pusing badan lentik sana sini dalam pengetahuan pos satu pun tak ada ilmu. Bukan belajar ni nak suruh macam ni gaduh dengan laki. Lagi belajar pi jack tengah belakang laki hang jenuh pula. Kan? Jadi belajarnya adalah untuk apa? Untuk mudah-mudahan niatlah hati, ya Allah, kalau tak boleh jadikan aku sebagai Ummu Sulaim yang melahirkan pejuang-pejuang, jadikan aku sebagai orang yang boleh jaga kesihatan pejuang-pejuang ini, seperti mana tadi sebut daripada Rufaidah Al-Aslamiyah. Kalau tak boleh jadi dalam bidang medik juga, jadilah aku seperti Nusaibah binti Ka'ab yang boleh menjadi pelindung kepada agama, benteng kepada agama dengan apa usaha dan kemampuan yang kita ada. Jadi banyak pilihan. Kalau tak boleh nak buat apa-apa, jangan menyusahkan orang pun tak apa dah. Ustaz, Alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Bagi mendapat keberkatan pagi ini, doa ringkas dipersilakan Ustaz. Baik, tuan-tuan, jom kita nak tutup program kita pada pagi ini dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Kita harapkanlah semua yang menonton pada pagi ini, Allah bagi kekuatan untuk tuan-tuan sebelum mati. Saya doa, saya sumpah semua tuan-tuan ini dapat belajar berkuda, memanah dan berenang. Kalau apa lemah sikit-sikit tu tuan-tuan, nanti cerdiklah sikit kan. Dia kena nak merenang ni dia kena lemah dulu insya-Allah baru boleh lemah sikit-sikit je, jangan lemah over sangat. Betul. Ya, jadi kita sama-sama doa mudah Allah bagi keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Amin. Sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, ya Allah, yang buat maksiat, ya Allah. Maka ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kurniakan keampunan kepada kami. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan ataupun perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Kami takut Kau akan kembalikan anak-anak derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, amin. Pada kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Amin. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Pada kami yang belum pernah memegang busur memanah, ya Allah, Kau takdirkanlah dengan azam yang kuat pada pagi ini, ya Allah, dapat kami sebelum mati mempelajari ilmu memanah dan berkuda dan berenang, ya Allah. Bukan untuk memahsyurkan diri kami, bukan untuk berlumba dengan orang lain, ya Allah, tetapi untuk diri kami sebagai satu saham akhirat, sebagai benteng kebaikan di akhirat untuk bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, kami banyak kesalahan sebelum ni, ya Allah, banyak aib kami yang Kau tutup, ya Allah. Maka ya Allah, kurniakanlah kebaikan dan pengampunan kepada kami semua, ya Allah. Amin. Ya Allah, pagi ini Kau hidupkan kami dengan madrasah ilmu, maka hidupkanlah sampai kami mati dengan madrasah ilmu seperti ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada setiap pagi. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.